Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, ada 15 orang pun jadi lah. Kita start Okey, sebelum ni saya berhenti dekat inersia. Fizik tingkatan 4. Inersia yang mana saya beri video tu tak tahu dah awak tengok ke tak. Tapi lupakan yang inersia, kita nak terus ke subtopik seterusnya hari ini adalah momentum. Okey, subtopik 2.5 momentum. Okey. Nampak slide saya? Nampak Nampak. Okey. Okey, momentum ni adalah salah satu benda penting lah dalam fizik. Okey, yang mana awak akan belajar dengan secara detail dan mendalamnya masa kat matrik lagi. Okey. Untuk awal-awal ni kita pengenalan kepada momentum, apa itu momentum, apa semua. Nanti bila awak masuk matrik nanti lagi detail awak akan belajar momentum ni. Lagi-lagi dia ada kaitan dengan pelanggaran apa semua. Okey, so apa itu momentum? Momentum ialah suatu kuantiti vektor, suatu objek. Semua objek yang bergerak mempunyai momentum. Okey, kalau kita tengok rumus bagi momentum ni adalah P sama dengan mv. P itu adalah simbol bagi momentum, P huruf kecil dan mv tu, M tu bermaksud jisim dan V kecil itu adalah halaju, jisim darah halaju. So momentum ni dia bergantung kepada jisim, dia bergantung kepada halaju. So semakin bertambah jisim, semakin bertambah momentum, atau semakin bertambah halaju, semakin bertambah momentum. Okey. Kalau objek yang berat seperti lori apa semua tu, kalau dia bergerak, dia akan bawa momentum yang besar lah. Sebab apa? Sebab jisim dia besar. Lagi-lagi kalau dia bawa tu dengan halaju yang tinggi, lagi besar dia punya momentum. Okey? Sebab tu kalau awak tengok dekat lori, dia ada tulis, dia ada letak stiker. Dia ada tulis BTM, BDM. BTM tu maksudnya berat tanpa muatan. BDM berat dengan muatan. Maksudnya suatu lori tu kita boleh isi barang maksima dia berapa. Okey. Kalau lebih daripada tu dia akan bawa momentum yang sangat besar dan akan membahayakan dia dan juga orang lain. Sebab tu lori ni dia tak boleh lebih BDM dia, berat dalam muatan dia. Kalau dia bawa barang ter-overload, kita boleh lapor pada polis dan polis akan keluarkan saman lah pada dia. Sebab dia boleh membahayakan pengguna-pengguna jalan raya. Okey, lepas tu lagi satu dekat belakang lori tu, kalau awak tengok contoh ni lori tau. Ni lori, ni tayar dia. Ni tayar dia. Kita tengok lori. Lepas tu ada satu stiker dia tempel sini. Stiker. Lepas di stiker tu dia tulis Lebuh Raya 110 km 90 km per jam. Lepas tu jalan raya biasa dia tulis 70 kmj. Contoh kalau lori yang berat ni lah. So maksudnya kalau di lebuh raya tu dia boleh bawa maksimumnya 90 km per jam. Lebih daripada tu dia akan membahaya diri dia, bahaya orang lain. Kalau berlaku apa-apa pelanggaran, efek dia sangatlah besar ataupun sangat kata apa, dahsyat. Dia kena ikut peraturan ni sepatutnya.
Kalau dia lebih, kita boleh laporkan kepada polis. Ataupun di lori tu biasa dia akan tulis talian hotline berapa rak. Tu dia. Kalau dia lebih pada tu, maksudnya dia bawa momentum yang sangat besar dan boleh membahayakan orang lain. Okay? Arah momentum bergantung kepada arah laju objek itu. So katakanlah pergerakan sebuah kereta, ni kereta ke kanan, kalau kita letak hal laju dia V positif, ke belakang V negatif. Okey. Negatif positif tu menunjukkan arah. So kalau dia ke depan macam ni, dia akan momentum dia, P dia adalah positif lah. Kalau dia bergerak ke belakang, P dia adalah negatif. Negatif tu hanya menunjukkan arah saja. Nombor tu menunjukkan momentum dia. Okay? Objek yang bergerak dengan hal laju tinggi atau jisim besar mempunyai momentum yang sangat besar. Momentum P suatu objek bergerak dihitung menggunakan rumus P sama dengan mv. Okay? Unit SI dia adalah kg ms negatif 1. Okay? kg ms negatif 1. Sebab apa? P sama dengan mv. M tu jisim dalam kg lah. V dalam ms negatif 1. Okay? Okey. Contoh, guli yang dilepaskan dari kedudukan yang tinggi akan bergerak ke bawah dengan hal laju yang tinggi dan menggerakkan kabot pada jarak yang lebih jauh. Keadaan yang sama juga berlaku pada guli yang berjisim besar. Jarak pergerakan kabot mewakili kesukaran untuk menghentikan guli. Okey, kalau kita letak kabot, kita golekkan guli yang mempunyai hal laju yang besar, diperhatikan pelanggaran dia dengan kabot tu jarak dia jauh untuk berhenti. Itu maksudnya kesukaran untuk menghentikan guli tu. Okay? Objek yang mempunyai momentum yang besar adalah sukar untuk dihentikan. Okay? Kalau katakan lori dengan basikal bawa dengan hal laju yang sama, kata 50, kita boleh mudah nak menghentikan basikal berbanding dengan lori. Sebab apa? Momentum lori tu sangat besar. Sebab apa momentum besar? Sebab jisim dia yang besar. Okey. Okey, contoh, rajah 2.46A dan B menunjukkan dua orang ahli bomba yang sedang memadam kebakaran. Okey. Dia terpaksa pegang tu tak? Pipe nak tu. Okey. 2.46, kedua-dua ahli bomba tersebut kelihatan tersentak ke belakang apabila kelajuan air tinggi dipancukan. Bila kita pancu air tu, dia kena betul-betul daya yang sangat besar. Kalau tidak, kita akan melambung. Sebab apa? Sebab gerakan air ke depan akan menghasilkan momentum ke belakang. Okey. Air yang terpancut dengan kelajuan yang tinggi dari hos tersebut mempunyai momentum yang tinggi ke hadapan. Oleh yang demikian, dua atau lebih ahli bomba diperlukan untuk mengimbangkan momentum yang kuat dengan memegang hos dengan kuat. Kalau dok macam awak buka pipe lah, buka pipe di rumah. Kalau awak buka dengan air laju, pipe tu akan gerak dengan sendiri. Gelepor sekali lah. Itu menunjukkan momentum air pipe tu ada yang boleh menghasilkan daya ke belakang. Okay. Okey, perbezaan dapat disebabkan oleh kesan daya luar seperti geseran tidak dapat dipampaskan sepenuhnya. Okey, kalau pelanggaran berlaku dekat permukaan bumi ni ada banyak geseran, jadi ada sedikit tenaga yang akan terkeluar. Tapi kalau berlaku di luar atmosfera bumi, contohnya berlaku pelanggaran antara dua planet, kata dua planet. So planet ni bawa momentum dia. Bila berlaku pelanggaran, tak ada daya luar, tak ada geseran, dia akan mematuhi prinsip keabadian momentum. Apa itu prinsip keabadian momentum? Prinsip keabadian momentum ni kata jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey. Katakanlah saya ada 2 biji bola. 2 biji bola ni 2 kg.
Bola satu lagi ni 3 kg. Okey. Katakanlah 2 kg ni bergerak ke depan dengan hal laju 3 ms negatif 1. Dan bola yang kedua ni bergerak dengan arah yang bertentangan dengan hal laju 2 ms negatif 1. Katakanlah dia gerak gitu. Tiba-tiba dia berlaku pelanggaran. Okey, pelanggaran. Kalau kita fikir secara logik, okey, pelanggaran ni akan dia akan apa? Dia bila hak 2 kg tu ke kanan ke kanan, 3 kg ke kiri, bila berlaku pelanggaran dia akan macam terpelanting ke belakang tau. Dia akan terpelanting ke belakang. Hak ni ke belakang, hak ni ke depan. Ni ke kiri, ke kanan, 3 kg ni ke kanan, 2 kg ke kiri. Okey. Jadi kita boleh kira berapa hal laju dia. Hal laju tu dengan menggunakan prinsip keabadian momentum. Rumus dia gini. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Apa M1, apa M2 ni? Okey, M1 objek yang pertama. Ni, objek yang pertama, ni objek yang kedua. Pelanggaran mesti berlaku antara dua objek lah. Dia tak ada berlaku seorang-seorang dia pelanggaran. Dia ada dua objek. So, objek yang pertama mewakili M1, jisim 1. Objek yang kedua mewakili M2. U1 tu hal laju awal 1, hal laju awal 2. Okey, kalau kita tengok sini. M1 2 kg. 2. Sekejap Okey, 2 kg darab dengan hal laju awal dia 3. Tak. Okey. Tambah dengan M2. M2 ni 3 kg. 3 darab dengan hal laju awal dia adalah 2. Tapi arah yang bertentangan. So kita kena letak nilai negatif. Boleh? Okey. So katakanlah hak ni dia terpelanting dengan hal laju 3. Terpelanting dengan hal laju 3 ms negatif 1. Okey, berapa hal laju hak ni terpelanting ni? Hak ni V dia berapa contohnya? Kita boleh kira sini lah. So M1 2 darab dengan negatif 3 tambah dengan M2 3 darab dengan V. Kita nak cari berapa hal laju dia terpelanting tu. So sini 2 darab 3 6. 6 tolak dengan 6. So sini dapat kosong. So sini 2 darab negatif 3 6 tambah dengan sini negatif 6 tambah dengan 3V. Maka kalau kita buat ni negatif pindah dia akan jadi positif. 3V sama dengan 6. So V sama dengan 2 ms negatif 1. 2 ms negatif 1 ni positif, maksudnya dia bergerak ke sebelah kiri. Sebelah kanan. Itu cara nak pengiraan dia untuk prinsip keabadian momentum. Itu pelanggaran. Dia ada satu lagi yang memenuhi prinsip keabadian momentum, iaitu letupan. Okey, contohnya kalau saya ada dua batu pegun sini. Batu tu pegun, saya pun letak mercun bola. Saya letak mercun bola sini. Batu yang pertama ni 1 kg contoh Batu yang kedua 2 kg. Contoh, bila letak mercun bola tu
pada satu masa berlaku letupan, blapom. So prinsip keabadian momentum kata jumlah momentum sebelum dengan jumlah momentum selepas adalah sama. Maksudnya sebelum ni M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Okey. Tapi objek ni awal-awal dia tak ada hal laju, dia pegung tau. Dia pegung, maksudnya M1U1 kosong, M2U2 kosong. So, sama dengan M1V1 tambah M2V2. Okey, bila berlaku letupan ni, satu ke kanan dan satu ke kiri. So, maksudnya hal laju M1 ni dapat negatif. So, sini kosong sama dengan negatif M1V1 sama tambah M2V2. Nah, so kalau kita susun balik, maka jadilah M1V1 sama dengan M2V2. So, letupan tu menunjukkan objek momentum ke depan sama dengan momentum ke belakang. Gitu. Kalau Zohor pula, kita stop kejap. La ilaha illallah. Okey, sambung ya.
Okay, so kalau ikut sini M1V1 sama dengan negatif M2V2. Negatif tu menunjukkan arah dia ni kena letak negatif lah. Kalau awak ambil gini tak letak dah. Kalau awak ambil macam saya ni, M1V1 sama dengan M2V2 tu maksudnya kita anggap benda tu untuk pengiraan satu ke kiri, satu ke kanan. So nilai dia kita ambil positif. Kalau kita letak sini, kita kena letak negatif. Okay, letak negatif-negatif dia akan jadi positif juga akhirnya. Okay, itu contoh. Okay, kita tengok contoh soalan. Mana letupan? Okay. Okay, soalan nombor 16 Saya ada ni, rajah menunjukkan bola P dan Q sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran P melantum dengan hal laju 1.6. Okey. Sebelum pelanggaran ni dua dia gerak ni pak melawan arah ni Okey, selepas pelanggaran dia kata P melantum dengan hal laju 1.6. Melantum tu melantung ke arah ke belakang lah. Hal laju dan arah bola Q selepas pelanggaran. Okey, kita nak tahu dia sebelah kiri ke kanan. Kalau nilai dia negatif, dia akan pergi ke sebelah kiri. Kalau dia positif, dia akan pergi ke sebelah kanan. So kita guna prinsip keabadian momentum M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Okay. So M1 tu berapa? 0.8. Sekejap saya ambil pen warna merah, warna hijau. 0.8 darab dengan U dia adalah 2. Sebab apa 2? Sebab dia ke kanan, kita anggap dia positif. So tambah M2 0.6 darab dengan hal laju dia ke kiri negatif 4 sama dengan 0.8. Dia kata P ni melantum. Melantum tu negatif lah. Sebab dia awal-awal dia positif, dia melantum tu ke belakang. Dengan berapa? 1.6. 1.6 tambah dengan M2 0.6 darab dengan V2. Kita nak cari berapa. Okey. Jadi guna kalkulator 0.8 darab 2 kena tolak dengan 0.6 darab 4. So sini awak akan dapat negatif 0.8. Sama dengan 0.8 darab 1.6 negatif 1.28 tambah dengan 0.6 V2. Boleh? Cikgu, Kalau lepas lantun tu memang ia jadi negatif ke? Dia melantum. Kalau melantum tu maksudnya arah yang bertentangan. Asal dia gerak dua tak? Ni 2. Lepas tu lepas accident atau pelanggaran dia melantum, maksudnya dia ke belakang. Jadi negatif lah, kita letak negatif lah. Arah tu menunjukkan negatif. Okay. So jadi ni kita pindah dia jadi positif. Okay. Jadi 1.28 tolak 0.8. 1.28 tolak 0.8. So jawapan dia 0.48 sama dengan 0.6 V2. Okay. Maka V2 sama dengan 0.48 bahagi dengan 0.6. So dapatlah 0.8 M
MS negatif 1. Kita dapat ni positif. Positif tu bermaksud dia bergerak ke kanan. So jawapan dia B. Kalau kita dapat negatif maksud dia bergerak ke kiri. Okey. Ni ke kiri negatif, ke kanan positif. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, kita tengok soalan nombor 17 ni. Sekejap Okey, nombor 17. Dia kata jasad M berjisim 4 kg bergerak dengan halaju 6 meter per saat. Kita tengok. Katakanlah ni M. M 4 kg. Bila kita baca tu kita boleh imagine, lukis lah. Okey, dengan halaju 6. Dia gerak ni bergerak dengan halaju 6 ms negatif 1. Berlanggar dengan jasad N berjisim 2 kg bergerak dengan halaju 1 ms negatif 1, arah bertentangan. Okey, ni dia 1 kg. 1 kg ke apa? 2 kg. Tapi dia gerak dengan halaju 1 ms negatif 1. So, dia gerak ke arah yang bertentangan tu maksudnya negatif lah. 1 ms negatif 1. Okey. Selepas pelanggaran, jasad N bergerak dengan halaju sini M, sini N. Selepas pelanggaran, jasad N ni bergerak dengan halaju 5 ms negatif 1 pada arah yang bertentangan dengan arah asal dia. Arah asal dia pergi ke kiri. Jadi bila lepas pelanggaran tu, jadi N ni melantun ke belakang. Ke belakang daripada arah asal dia. Dengan halaju 5 ms negatif 1. Ni N ni, 2 kg. Okey. Halaju M dan arahnya selepas pelanggaran. Jadi M ni ke mana? Dia ke kiri ke kanan? Jadi kita boleh cari dengan menggunakan rumus rumus apa tu kita panggil tu keabadian momentum. Jadi M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okey. M1 4 darab guna kuning pula. Okey, 4 darab dengan U dia 6 tambah dengan 2 kg darab dengan negatif 1. Okey. M1 tadi 4 darab dengan V kita tak tahu, V1 kita tak tahu dia ke mana, tambah dengan M2 2 kg darab dengan V dia. V dia kata dia melantung tadi daripada negatif jadi positif, jadi positif 5. Okey. 4 darab 6 24 tolak dengan 2. Okey, sama dengan 4 V1 tambah 10. Okey. Jadi 24 tolak 2 22 sama dengan 4 V1 tambah 10. Okey. Kita pindah ni positif jadi negatif lah. Jadi 22 tolak 10 jadi 12 sama dengan 4 V1. So V1 sama dengan 12 bagi 4 3 ms negatif 1. Okey, 3 ms negatif 1 tu bermaksud dia positif dan dia bergerak ke arah yang sama dengan arah asal dia. Okey. Jadi jawapan dia 3 ms negatif 1 dalam arah asalnya. Daripada 6, bila dia langgar N tu, dia akan jadi berkurang. Dia berkurang halaju dia. Arah yang sama lagi. Boleh?
Okey. Sebab itulah katakanlah sekarang ni ada satu software di internet tu nama dia tracker. Tracker tu maksudnya kalau kita ada video gerakan sebuah objek, tak kira lah gerakan kereta ke apa, kita boleh kira halaju dia ataupun momentum dia. Boleh, contohnya kalau sekarang ni banyak tak kita dicadangkan untuk pasang video apa dashcam tu untuk rakam apa-apa berlaku pelanggaran ke apa. Bukti tu, kalau katakanlah awak menyaksikan satu kemalangan, awak rakam guna dashcam kereta awak. Lepas tu video tu awak bawa ke polis. Polis boleh analisis guna software tracker. Dia boleh kira momentum, dia boleh kira hal laju. So masa situlah bukti paling kuat untuk kita tahan pemandu tu. Okay, kalau dia bawa lebih daripada hal laju ke apa semua, kita membantulah. Sebab tu kita dicadangkan sekarang ni memakai dashcam tu. Okay, supaya apa-apa berlaku kita ada video, yang mana video tu kita boleh ambil analisis. Itulah polis ambil, dianalisis guna tracker. Bukan polis saja, kita sekarang ni pun kalau kita nak analisis suatu gerakan, kita boleh ambil software tracker tu, cari dalam internet, type tracker, dia kita boleh tahu lalu berapa hal laju yang gerakkan sesebuah objek. Bukan kereta saja, objek yang bergerak, bendalir. Benda yang mengalir. Bendalir tu benda yang mengalir. Kalau gerak, kita boleh buat analisis guna tracker. InsyaAllah dalam kelas lagi saya akan tunjuk macam mana. Contoh kalau kita nak buktikan prinsip keabadian momentum pun boleh. Ada video tu saya pernah tengok dia guna tracker. Dia ambil, dia letak mercum, meletup. Betul. Momentum ke kanan dengan momentum ke kiri adalah sama. Hasil daripada tracker tu, pengiraan daripada tracker tu. Okey, yang kedua, sebutir peluru berjisim 0.1 kg ditembak dari sepucuk senapang berjisim 2 kg. Kita ada senapang. Ini senapang ni, gitu. Senapang. Okey, senapang ni bila kita tembak, berlaku letupan tak? Peluru akan ke kanan. Dalam masa yang sama ada sentakan ke belakang. Kalau ada pistol ke senapang, dalam cerita boleh lah dia tunjuk guna sebelah tangan je tembak. Tembak tak guna sebelah tangan. Tapi sebenarnya kalau awak tembak guna sebelah tangan, tembakan awak kebanyakan dia tidak tepat. Kalau nak tembakan tepat, kena dua belah tangan kena pegang. Satu tangan kiri pegang tangan yang memegang pistol tu. Sebab apa? Bila berlaku tembakan ataupun letupan, kita akan tersentak ke belakang. Masa tersentak itulah sasaran kita akan lari. Sebab apa? Sebab kedudukan tangan kita tak kuat. Jadi kalau nak tepat, kena tembakan mesti dua belah tangan. Baru dia tepat. Okey, jadi senapang ni juga mengguna prinsip keabadian momentum. Yang mana kalau letupan, momentum ke depan sama dengan momentum ke belakang. Okey. Jadi berapa hal laju peluru? Dia nak cari hal laju peluru. Dia kata peluru tu 0.01 kg ditembak dari sepucuk senapang berjisim 2 kg. Senapang ni 2 kg, peluru 0.01 kg. Tak nampak lah. Warna hitam nampak sikit. Okey. Jadi hal laju senapang tersentak ke belakang. Dia tersentak ke belakang ni adalah 1.25 ms-1. Tapi hal laju peluru kita nak cari V dia ni berapa. Okey. Jadi kalau letupan, momentum
peluru ke depan sama dengan momentum ke belakang sentakan tu. Jadi M1 2 kg darab dengan halaju dia 1.25. Okey, sini saya tak letak nilai negatif sebab kita dah anggap ke depan dengan ke belakang tu adalah sama. Ke depan dengan belakang, jadi kita abaikan negatif tu. Tak payah letak negatif dah lah. Tapi kalau awak nak buat pengiraan yang sebenar dia, hak tadi M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okey. M1 U1 tambah M2 V2 ni kosong. Sebab apa? Asal dia tak bergerak. Dia tak ada hal laju. So dia kosong lah. Jadi sama dengan M kosong sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okey, kalau awak ambil on ni, awak kena letak tanda negatif tu. So M1 dia katakanlah kosong sama dengan M1 2 kg, V1 dia tersentak ke sebelah kiri, kena letak nilai negatif 1.25. Okey, tambah dengan M2 0.01 darab dengan V2 kita tak tahu. Okey. So hak ni pindah pergi sebelah dia jadi positif. 2 darab 1.25, 2 darab 1.25, jawapan dia 2.5 positif. 2.5 sama dengan 0.01 V2. Okey, hak saya ajar tadi tu daripada rumus ni kita shortcut dia mari sini lalu. Jadi ke kiri sama dengan ke kanan. Sebenarnya kalau kita alih-alih sama je. Okey. 2.5 sama dengan 0.01 V2. Maka V2 adalah 2.5 bahagi dengan 0.01. So jawapan dia 250 ms negatif 1. Okey, halaju peluru tu adalah 250 meter sesaat. Dalam satu saat dia boleh pergi ke 250 meter. Laju lah. Okey. Tu halaju peluru. So jawapan sini berapakah halaju peluru? 250 ms negatif 1. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Boleh? Mudah je tak? Okey, sekejap lagi saya akan beri latihan pada awak untuk awak buat. Dan esok sebelum kelas kita bincang dulu sekejap sebelum kita masuk ke subtopik seterusnya. Boleh untuk hari ni? Boleh. Okey, so kalau faham lepas ni tolong buat latihan sikit saya beri dalam 3 soalan gitu. Harap awak betul-betul memahami dia, mudah je sebab selalu mudah. Hari ni sikit je sebenarnya untuk kita bawa bekal kalau awak masuk matrik lagi. Kita belajar ni bukan untuk hari ni saja, bukan untuk jawab SPM saja, untuk sambung. Awak nak sambung lagi, contoh minat dalam bidang fizik ke tak. Okay. So kelas hari ni kita dismiss sini dulu. Kita sambung pula esok. Boleh Boleh. Okay. So nanti kejap. Stop sharing dulu kejap. So kita ada 25 orang. Okey dah. Hari ni tau. Bijak kan 25 orang. Biasa tak ada semua waktu tu. Berapa orang tak ada? 6 orang masa tak ada. Tak? Ada ni sihat ke tak belakang ni? Sihat. Sihat. Ya, Ada amak. Amak ada amak. Mana amak? Ada. Alhamdulillah ada amak. Alhamdulillah. Okay. So kita sambung esok pula Saya tangguh kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Terima kasih kerana hadir kelas hari ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama.